Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di pagi ini hari Ahad dan bulan puasa, bulan yang mulia, kita sambung lagi hadis 40 Imam Nawawi. Kali ini hadis nombor 9. Okey, kita start. Kita baca dulu Okey, very good. Ini hadis simple saja dan pendek. Okey, daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sohrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. So, ni memang hadis sahih lah. Kita tahu kalau Imam Bukhari dan Muslim riwayat, dan itu memang hadis yang sahih. Okey, kat sini kita highlight sikit beberapa poin yang penting. Sebenarnya semua penting lah. Apa yang aku larang, apa yang Nabi larang, kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Okey. Dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukan seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Tengok umat terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Sebenarnya hadis ni pendek, tapi ada banyak poin yang boleh saya nak ulaslah pasal ni. Saya cuba ulas dululah sebelum kita baca yang seterusnya. Apa yang Nabi larang melakukannya, Nabi ada melarang larangan Nabi ada sebut dalam Quran dan hadis. Okey. Banyaklah larangan, macam larangan minum arak, larangan berzina, larangan berjudi, macam kita besarkan sikit. Larangan minum arak, berzina dan berjudi. Ada lagi larangan yang lebih besar, macam larangan mensyirikkan Allah. Dan
larangan melakukan bid'ah, benda barulah, benda baru dalam agama atau ibadat lah, ibadah. Okay. Okay, dah cukup lah. Nanti ni boleh tengoklah dalam Quran dan hadis apa larangan yang Nabi sebut. Lepas tu second point, dan apa-apa yang aku perintah kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Okay, so first point tadi larangan, and then second point ialah aku perintahkan kamu melakukannya. Nabi suruh melakukan sama juga perintah Nabi ada disebut dalam Quran hadis. Contohnya macam perintah solat 5 waktu. 5 waktu dan apa tu yang rukun iman rukun Islam dan rukun Islam. Okey. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Okey. Lepas tu ada lagi macam perkara sunat yang Nabi galakkan, seperti bagi derma, menderma harta lepas tu buat solat sunat apa lagi, solat di 1/3 malam terakhir. Macam tu. So ni adalah perintah Nabi lah, kira macam sunnah Nabi lah, yang Nabi ajar melakukannya. Hendaklah kita melakukannya seberapa daya yang kita boleh. Lepas tu yang poin seterusnya, sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini bagi saya ini quite important sebab sangat-sangat penting, sebab pengajaran yang Nabi cakap ni, sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu, orang-orang dululah. Kita dapat tengok daripada Quran dan hadis yang tunjuk yang umat dahulu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka.
Okay, kita tak nak go too deep lah in this. Kita pergi tengok example sajalah. Example macam Nabi Nuh dan Nabi Isa lah, umat Kristian yang kita dapat tunjuk. Contoh umat Nabi Nuh. Okey. Contoh umat Nabi Nuh. Nabi apa lagi? Nabi Lut kan, yang tu, yang buat LGBT tu. Macam umat Nabi Nuh, Nabi Lut. Banyak persoalan. Dan perselisihan dengan Nabi mereka. Kita bagi lagi satu contoh. Contoh juga umat Kristian lah, Nasrani kan. Contoh juga umat Kristian, Nasrani. Contoh juga umat Kristian, Nasrani, banyak persoalan. Dengan Nabi Isa. Dan perselisihan. Dan perselisihan dengan Nabi Isa. Apa tu? Macam dia cakap Nabi Isa itu Tuhan dan Trinity tu, adalah perselisihan lah dengan Nabi Isa. Saya Isa. Kita tulis Trinity je lah, faham-faham lah. Ini adalah perselisihan mereka lah dengan Nabi-Nabi mereka. Tambah last point lah. Juga perselisihan yang sangat obvious lah, sangat jelas. Perselisihan yang jelas ialah mereka tinggalkan, kau melanggar dalam kitab mereka. Kitab apa? Macam contohlah Zabur, Injil, Taurat. Jadi ini pengajaran yang penting lah untuk umat Islam, tidak meninggalkan perintah Nabi dan tidak meninggalkan kitab Al-Quran. Alright, kita tepi sikit baru dapat baca ni. Alright,
Okey, kita sambung kandungan hadis. Sebab hadis khutbah Nabi di fardu haji. Penyoal Aqra' bin Habis. Tak faham. Jauhi larangan sebab haram. Dapat pahala buat dapat dosa. Okey. Sebab makruh dapat pahala buat tak berdosa. Oh, ni dia tunjuk larangan lah. Hukum haram dan hukum makruh. Hukum haram buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Apa yang dia tulis ni? Sebab haram dapat pahala, sebab makruh dapat pahala, atau buat tak berdosa. Kalau makruh buat tak berdosa dan tak buat dapat pahala, something like that lah. Okey. Yang ketiga, buat apa yang disuruh, wajib dapat pahala, tinggal dapat dosa. So hukum wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dia tinggal lah, dia tertinggal kat sini lah, buat. Tinggal kat sini lah, buat dapat pahala. Buat dapat pahala. Tak buat. Atas ni tak buat. Sorry. Tak buat. Yayo. Tak buat. Dapat pahala. Tak buat dapat pahala, buat dapat dosa, buat tak berdosa. Okay, second one same thing juga, tapi ini buat untuk yang wajib dan sunat, bukan tak buat. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Sebab wajib kan, so tinggal dapat dosa lah. Okey, lepas tu sunat. Hukum sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, sebab dia sunat sajalah. Okey, larangan bertanya, perkara yang tidak dijelaskan oleh syarak. Ni key point dia, bertanya. Dia ada yang saya faham lah. Ada pertanyaan yang dibolehkan dan ada pertanyaan yang bid'ah. Contohnya macam pertanyaan tentang sifat Allah. Imam Malik cakap pertanyaan tu bid'ah. Tu boleh Google lah pasal tu, saya tak nak jelaskan kat sini. Okey, larangan banyak bertanya, perkara yang tidak dijelaskan oleh syarak. Pada perkara yang tidak mendatangkan faedah, tidak dihajati. Pertanyaan berbentuk mempersendakan atau menghina. Masalah yang tidak berlaku. Okey, dalam pertanyaan ni, ini saya ada dengar juga Tok Guru saya cakap lah. Tok Guru kira orang yang mengajar lah, dalam video yang saya dengar. Ada 3 jenis pertanyaan. Soalan. Nombor 1, soalan Yahudi. Orang Yahudi. Nombor 2, kita letak nombor 1 lah senang. Nombor 1, soalan orang Yahudi. Nombor 2, soalan apa lagi?
Soalan orang Yahudi. Nombor 2, soalan malaikat Jibril. Nombor 3, soalan orang tak tahu. Okey, saya jelaskan je lah dalam video. Soalan orang Yahudi ni soalan yang macam yang kita tengok yang ni, poin ni, pertanyaan berbentuk mempersendakan atau menghina. Dia bukan tanya sebab tak tahu, dia tanya sebab nak memalukan orang atau nak menghina lah, something like that. Contohnya apa? Saya tak dapat nak bagi contoh. Orang Yahudi bersoal untuk menghina. Adalah persoalan dia kepada Nabi. Saya tak ingat. Ada, nanti saya boleh terangkanlah balik dalam description atau dalam komen pasal nombor 1 ni. Contohlah nombor 1. Contoh nombor 2, soalan malaikat Jibril. Ni kita tahu malaikat Jibril dalam hadis Nabi tu, malaikat Jibril datang kepada Nabi pakai putih, lepas tu dia duduk rapat dengan Nabi sampai lutut ke lutut. Lepas tu dia tanya, apakah itu iman ke apa macam tu. So Nabi jawab, lepas tu dia cakap betul. So ada lagi, lepas tu dia tanya apa itu, bilakah kiamat, something like that. Lepas tu Nabi cakap orang yang tanya dengan orang yang ditanya dua-dua tak tahu. So itu soalan malaikat Jibril. Dia soal sebab nak bagi tahu kepada orang ramai lah apa jawapan dia. Walaupun dia dah tahu jawapan tu, tapi dia tanya untuk bagi tahu untuk kebaikan orang ramai lah. Soalan nombor 3 ni soalan biasa lah. So, orang tak tahu, dia tanya apa ni apa tu sebab dia tak tahulah kat ustaz tu. Alright. Pengajaran hadis. Seorang mukmin mestilah menjauhkan sama sekali semua larangan Rasulullah, kerana apa yang dilarang oleh baginda pada hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipatuhi. Seterusnya, dia mestilah melaksanakan segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang termampu, tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan, kerana ia akan menyebabkan tewas terkulai tidak berdaya melakukannya sebegitu teruk. Tapi kat sini kena make sure something lah. Suruhan ni macam yang tadi kita tengok tu lah, dia ada dua, sunat and wajib. Wajib and sunat. Yang wajib hendaklah kita lakukan lah, walaupun terpaksa, tapi kita wajib melakukannya supaya tak dapat dosa lah. Macam simple macam solat 5 waktu. Lepas tu ni kita berpuasa kan, puasa di bulan Ramadan pun adalah wajib. Sunat macam solat sunat, solat sunat, lepas tu puasa sunat pun ada. So something like that lah. Right. Perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat. Perintah wajib atau fardu, ni lah yang saya sebut ni. Perintah wajib atau fardu mestilah dilakukan tanpa kelonggaran, kecuali kelonggaran yang diizinkan syarak, iaitu kerana uzur atau sakit. Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas banyak soal jawab dan membantah para Nabi dan Rasul adalah perangai umat yang terdahulu,
Lantaran itu mereka telah ditimpa kesusahan dan kebinasaan. Kebinasaan. Umat Rasulullah SAW diberi peringatan agar jangan mengulangi kesilapan ini. Ialah macam saya sebut tadi, adalah satu pengajaran. Ada yang saya perlu cakap juga lah pasal ni, berkenaan sifat-sifat Allah. Ini ada banyak yang berselisihan. Contoh macam Syairah dan Salafiyah. Ini kita tak nak bagi tahulah dalam video ni, tapi ini boleh dilihatlah dalam Google semua. Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas banyak soal jawab dan membantah para Nabi dan Rasul. So, memang ada, saya pernah nampak ada jenis Ustaz Salafi. Ada Ustaz Salafi yang tak suka pertanyaan yang bukan-bukan. Okey, contohnya saya ada tengok satu ustaz tu, siapa Syekh apa nama dia? Syekh Asim. Syekh Asim daripada Saudi Arabia. Ada seorang tu pernah tanya dia pergi ke mana tah. Lepas tu orang yang ada kat situ tanyalah dalam soal jawab kan. Dia tanya, Syekh Asim, kenapa dalam perjalanan ke tempat perjumpaan tu, dalam majlis tu, dia ada banyak pengawal yang mengikut dia kan, pergi ke tempat tu kan. Jadi Syekh Asim cakap apa? Sekarang ni dia cakap ni saya cakap apa yang dia cakap lah. Apa tu, di majlis soal jawab ni, kenapa kamu tanya soalan yang bukan-bukan ni? Ini sepatutnya digunakan masa ni untuk bertanya tentang soal agama, soal tentang contohnya pasal zakat ke, pasal solat ke, pasal perkara wajib dan perkara sunat ke, something like that. Tapi kamu menghabiskan masa bertanya tentang soalan yang tidak membawa manfaat ni. So dia straight away tolak this kind of soalan. Okey lah, itu sajalah rasanya pengajaran hadis pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.